Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam ibadah ibadah bagi pendidikan Islam ini. Iaitu saya akan menceritakan pula tentang jual beli dan juga sewa. Jual beli dan juga sewa. Bagaimana dalam Islam ini? Islam ini kan syumul. Apakah sebenarnya jual beli ini? Al-bai' dalam bahasa Arab al-bai'. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran disebut juga ni al-bai' ni. Al-bai'. Subhanallah bihamdihi. Al-bai', iaitu al-bai', maksud al-bai' ialah menukarkan barang dengan barang mengikut cara tertentu. Jual belilah. Okey, kemudian hukum dia adalah harus. Hukum adalah harus. Tuan. Hukum jual beli adalah harus dalam Islam. Iaitu rukun menjual beli, jual beli ini dia kena ada rukun. Dia kena rukun. Penjual dan pembeli. Satu, mukallaf. Mukallaf ni mukallaf, bukan mu'allaf. Mukallaf. Iaitu yang berakal dan baligh, syarat sah dia. Kan? Kemudian syarat sah dia bagi penjual pembeli adalah kemahuan sendiri dan bukan dipaksa sendiri. Okey, bukti ada paksaan. Ada yang memaksa kalau jual beli ini? Ada juga kan? Tapi ini yang dalam Islam tidak boleh ada paksaan. Yang ketiga, merdeka dan bebas. Dia ini merdeka dan bebas. Yang keempat, tidak bankrupt. Tidak bankrupt lah. Yang lima ialah Islam khas bagi jual beli Quran dan hadis. Islam lah kan. Bagi barang, rukun bagi barang, dia punya syarat sah lah mesti barang itu bersih dan suci. Bolehkah jual najis? Boleh. Tak ayam tu najis dibilang kan, tapi apa dia punya kegunaan? Bajak kan. Okey. Kemudian dia barang itu mesti berfaedah. Ada faedah lah. Yang ketiga, milik penjual dan wakilnya boleh menyerahkan barang ketika akad kecuali jual beli tertangguh. Ada ini dalam Islam, ada jual beli tertangguh. Dibolehkan. Kemudian mengetahui jenis, kadar dan sifat barang jualan. Kita mesti tahu apakah barang-barang itu. Kena tahu. Dia jual apa? Laptop. Berapa dia punya kelajuan gini-gini. Semua tahu. Okey, saya mau beli. Okey, saya jual. Apaan? Saya boleh apa? Durian. Durian apa? Sangking. Okey, tengok. Cantik kah? Ada yang menjual durian tapi buruk. Makan tupai dan sebagainya. Okey. Adakah sah dia punya jual beli? Kita tengoklah persetujuan. Ya, dia buruk ini. Macam mana? Saya jual 50 sen lah, 60 sen lah kan persetujuan. Ada persetujuan di antara pembeli dan penjual. Kalau boleh, makan bagi free lagi, sedap. Sedekah. Banyak pahala. Okey. Kemudian harga. Bagaimana tentang harga? Islam menetapkan macam mana ni harga jual beli ini. Dia mesti pertama bersih, tidak sah jika harga tidak bernilai. Tidak bernilai, bersih. Kemudian uang milik pembeli. Yang membeli itu dia punya milik, dia punya duit, bukan orang lain yang punya. Yang ketiga, mampu diserahkan kepada pembeli. Empat, tahu jenis mata wang yang digunakan. Boleh ke guna wang? Ijab dan kabul. Tidak diselangi dengan perkataan yang lain. Ijab dan kabul. Okey. Kemudian bersamaan lafaz ijab dan kabul walaupun berlainan lafaz. Saya cakap Inggeris, kau cakap Melayu, Cina, yang penting saya faham. Okey, on jalan. I want to buy this. Apa kau cakap ini? Cakap Melayu. Okey. Berapa ringgit? Ataupun tuan-tuan dan puan, sekarang ini kan ada juga yang letak barang dan ada sudah harga buku. Ada sudah harga apa? Kan? Boleh. Lepas tu kita jumpa dengan yang tukang punya kedai. Berapa? Ini RM5. Okey. Itu namanya ijab dan qabul. Kena adalah, kan? Kemudian bersamaan lafaz ijab dan qabul walaupun berlainan lafaz tidak boleh ditaklik. Taklik ini contohnya yang taklid ini macam yang lafaz kahwin kan. Sekalinya 3 bulan dia tidak rosak gini-gini. Dia bilang kan, selama 3 bulan dia tidak balik ke rumah, dia menghilangkan diri, maka tertalaklah gitu kan, dibaca. Tidak boleh, jangan taklik kalau ijab dan kabul ini. Tak payah untuk barang-barang jual beli ini. Kemudian tidak boleh had masanya. Nanti bulan 10 kau dapatlah. Lepas tu bagi duit. Tidak boleh. Jual beli ini mesti yang direct kalau boleh. Ijab kabul dia mesti tidak boleh yang ada had masa dia. Kan? Jual beli adalah dalam Islam adalah harus. Hikmah jual beli mengikut syariat Islam dalam Islam ialah pertama, fardu kifayah. Fardu kifayah kita kena fardu kifayah ni tuan-tuan dan puan, mesti kena ada ini jual beli.
Kalau di kampung itu tidak jual beli. Adoi, sistem barter pun boleh sebenarnya. Sistem barter kan. Saya ada sayur, ada durian. Tukar. Itu namanya kira jual beli juga lah itu, sistem barter kan. Boleh. Okey, kemudian mewujudkan sikap tolong menolong, itu hikmah dia. Tolong menolong kan. Ada durian, durian berpuluh-puluh lori. Saya ada sayur berpuluh lori. Saya mau makan durian, tapi macam mana ni? Dalam Islam macam mana ni? Islam memudahkan. Wujudkan ini tolong menolong. Boleh kan, sistem barter boleh. Saya pun makan sayur juga, makan durian siang ni, nanti kena gout ini. Contoh kan. Yang ketiga ialah meningkatkan pendapatan. Jual beli ni tuan-tuan hikmah dia. Dalam Islam kita suruh supaya umat Islam ni semuanya berjual dan membeli. Ekonomi untuk negara adalah pendapatan kita kan. Kita menjual, kita mau pendapatan. Orang yang membeli pula ialah dia mau itu barang. Okey. Dan kita yang menjual ini pun akan mendapat duit. Bila sudah dapat duit, apa yang akan jadi? Kita boleh membeli lagi barang lain, beras dan sebagainya. Allahu Akbar. Itulah mudahnya Islam ini kan. Kemudian jual beli ini juga adalah hikmah dia, mengelakkan penindasan. Tak bolehlah menindas ini kan. Kalau ada penindasan, Islam melarang penindasan, subhanallah. Jadi janganlah ada punya penindasan. Jual beli barang yang dilarang kan. Dalam Islam jual beli ini ada, Islam larang ni jual beli ada larangan dalam jual beli dalam Islam. Pertamanya kan, okey, sah membeli barang bertujuan menyekat pembelian orang lain. Kita ada orang yang membeli barang tapi dia ada tujuan lain, iaitu menyekat supaya orang lain tidak dapat. Islam tak boleh. Jangan. Itu tak boleh. Membeli barangan yang sedang dibeli orang lain. Tengah membeli je boleh tiba-tiba ada orang ambil. Islam tak benarkan yang itu. Kan? Kemudian menyekat penjual dari desa supaya dapat membeli dengan harga yang murah. Ada pemborong datang pergi desa, kemudian dia jadi sebagai pemborong ni. Dia beli murah, lepas tu dia jual mahal. Janganlah kan. Itu tak baik itu. Monopoli dalam jual beli. Monopoli Islam tak benarkan. Kau sajak di situ. Tak boleh monopoli. Bila ada orang lain, dia cuba untuk mau kasih hilang ni yang ni. Islam tidak benarkan begitu. Kita masih ada, Islam ada kerja sama. Kemudian jual beli barang halal tetapi digunakan untuk maksiat. Tak boleh. Beli lembu tapi untuk lomba haram. Tak boleh. Beli kuda untuk lomba kuda. Tak boleh. Mana boleh. Islam tak benarkan ya. Mengurangkan sukatan timbangan. Tak boleh. Ini durian ni harga dia sekilo begini, tapi tidak sampai sekilo pun. Ini harga daging dia begini, tak sampai pun sekilo. Aduh, jangan. Ataupun dia pergi adjust, tak boleh. Kemudian tidak sah, iaitu menjual barangan maksiat dan diharamkan. Jual maksiat, yang barang-barang maksiat lah, bukan milik sendiri, dia menjual. Tak sah itu. Tidak sempurna pemilikan, iaitu tidak sempurna pemilikan. Milik itu tidak sempurna yang kita punya. Masih lagi, contohnya ada satu bag, kemudian kawan kita punya satu duit, bahagian-bahagian lain ataupun tanah. Kita mau jual, tak boleh. Jual beli tak boleh. Kita mau jual yang bahagian kita, padahal macam belum sempurna lagi, tak boleh. Kan? Kemudian menjual buah yang masih muda di pokok. Ini tak boleh ni. Nampak je durian baru berbunga, dia jual sudah. Saya mau beli. Itu pun tak boleh. Kan menjual daging dengan daging. Daging dengan daging. Daging. Tak boleh. Guna duit lah kan. Jadi itulah yang perlu kita tahu, adik-adik. Itu adalah tentang jual beli. InsyaAllah jadi tentang jual beli kita sudah faham kan, insyaAllah. Niatlah kepada Allah SWT, tambahkan ilmu, beribadahlah kepada Allah SWT, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.